Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi kekuatan untuk kita menjalani ibadah di dalam bulan puasa yang penuh dengan keberkatan ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan puasa ini yang berbunyi ayat yang cukup masyhur, iaitu kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu. Moga-moga kamu bertakwa. Yakni natijahnya yang kita ingin perolehi daripada puasa ini adalah moga-moga kamu bertakwa. Alangkah ruginya kalau kita keluar daripada bulan puasa ini, bulan Ramadan, dalam keadaan kita tidak mencapai apa yang dikatakan dengan takwa. Kalau merujuk, melihat sebuah kitab tadi, merujuk apakah tanda-tanda atau gaya hidup orang yang bertakwa itu lagu mana. Kita tengok ciri-ciri orang yang bertakwa. Mengikut Syekh Ali Ar-Rifai, seorang tokoh ulama, di dalam kitabnya Tawrihul Fawaid, ada menyatakan bahawa ada seorang lelaki bernama Humam telah bertanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan katanya, wahai Sayyidina Ali, sifatkan kepadaku akan setengah daripada sifat-sifat orang yang bertakwa. Lalu Sayyidina Ali menjelaskan di antara gaya hidup orang yang bertakwa ialah ada 11 sifat. Kita tengok satu persatu, kita tilik diri kita, adakah kita tergolong daripada orang yang bertakwa? Yang pertama, bercakap benar. Adakah kita ni tergolong daripada orang yang lidahnya bercakap benar, jauh daripada tipu daya dan dusta? Yang kedua, rekan-rekan, yang kedua, tawaduk pakaian hidupnya. Hidupnya sentiasa tawaduk, sentiasa merendahkan diri sesama manusia dan sesama makhluk yang lain. Tawaduk. Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hadis qudsi menyatakan bahawa al-kibriya'u lillahi. Kebesaran atau kesombongan itu adalah pakaian umatnya. Kesombongan itu ada hak milik Allah semata-mata, bukannya hak milik manusia. Jadi manusia ni tak boleh, kena rendah diri, ya? Sifat tawaduk adalah sifat orang yang beriman. Yang ketiga, menjaga pandangan daripada melihat perkara yang haram. Sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang keempat, menghadkan pendengaran kepada perkara-perkara yang berguna sahaja. Mendengar perkara yang baik, mendengar tazkirah-tazkirah dan sebagainya. Yang kelima, sabar di dalam kesusahan dan syukur di dalam kesenangan. Maksudnya apabila yang menempuh kesusahan, ia lalui dengan penuh kesabaran, dan apabila kesenangan dia melebihi, maka dia terimanya dengan syukur. Itulah sifat-sifat orang yang bertakwa. Bukan kata pakai gitu ya, boleh nikmat pun pakai gitu, dia tidak bersyukur. Kita mestilah bersyukur. Yang kelima, sabar dalam kesusahan. Yang keenam, hati diimarahkan dengan kebaikan dan orang ramai merasa damai dengannya. Maknanya hati dia diimarahkan, dibangunkan, disuburkan dengan perkara-perkara kebaikan, dan orang ramai lebih suka mendekatnya. Apabila hati kita bersih, maka dia akan menyinari muka kita dan akan mendekatkan diri kita dengan manusia-manusia, tidak meliarkan manusia-manusia dengan kita. Air muka orang yang beriman ni lain kalau kita tengok, berbeza dengan orang yang fasik dan munafik. Yang ketujuhnya, kuat pegangan dengan agama. Kuat agamanya, pegangan dirinya, pegangan jati dirinya dengan agama. Gapa-gapa dia rujuk agama. Dia nak buat perkara, sesuatu perkara, ditanya agama, ditanya Islam tu boleh tak nak buat perkara tersebut. Maknanya segala perkara yang akan ia lakukan di dalam hidup ni adalah berlandaskan syarak yang Islam benarkan. Yang ke-8, raut wajahnya melambangkan keyakinan.
seorang yang yakin. Orang beriman adalah orang yakin, mempunyai keyakinan yang tinggi, kan? Yang kesembilan, khusyuk di dalam melakukan ibadah. Maknanya hati dia itminan, maknanya ada ketenangan, ada khusyuk, maknanya boleh konsentrik di dalam ibadahnya. Yang ke-10, aktif di dalam hal-hal kebajikan. Maknanya kita kena ambil cakna juga di dalam perkara-perkara agama. Kadang-kadang menjadi kepala juga. Kita menjadi, mana benda kita mulakan dengan diri kita untuk melakukan kebaikan. Contohnya, kalau ada sesuatu orang tak pernah lakukan, cuci kawasan ke, kita mulakan dengan diri kita. Biar orang lain tak simula, kita mulakan. Cuci masjid ke, cuci surau ke, itu adalah walaupun kecil, tapi yang adalah benda yang kebaikan yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-11, pemaaf kepada orang yang menzaliminya. Hatinya dipenuhi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Dia seorang yang pemaaf. Ada satu cerita pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang sahabat tu dijanjikan syurga. Ceritanya begini. Di dalam suatu majlis sedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar sesuatu kepada sahabatnya, Nabi pun kata ada seorang sahabat yang dijanjikan syurga akan masuk ke dalam. Lepas tu sahabat lain pun perhati ke siapa dia masuk. Lepas tu masuklah seorang fulan di sahabat, apa lupa nama dia. Duduklah. Dah dia biasa-biasa saja daripada sahabat lain, tidak ada kelebihan pun. Atau hari yang kedua pula Nabi Muhammad SAW menyatakan sekejap lagi orang yang dijanjikan syurga akan masuk. Lalu sahabat yang sama masuk, duduk dalam majlis. Hari yang ketiga Nabi pun sebut gitu juga, orang yang akan dijanjikan syurga akan masuk ke dalam majlis. Lalu Sayyidina Umar, dia cuba dengan sahabat gitu dah. Apabila Nabi kata gitu, dia akan mencukir rahsia apakah kehebatan sahabat ni, sehingga kan Nabi Muhammad SAW menjanjikan syurga. Lalu dia minta dengan sahabat itu untuk menziarahinya dan bermalam dengannya. Dia pun bermalam dan dia perhatikan gaya hidupnya, tidak ada kelebihan pun, sama dengan sahabat-sahabat lain. Itulah, tidak boleh kata tak tidur semuanya malam, semaya tak. Lalu Nabi Sayyidina Umar pun bertanya dengan sahabat tersebut, wahai sahabatku, sesungguhnya Rasulullah SAW memberitahu kami semua bahawa anda ni adalah sebahagian dijanjikan syurga. Apakah rahsia sebenarnya? Dia kata, saya ni tak ada buat apa, cuma sebelum tidurnya saya memaafkan segala kesalahan yang orang lakukan kepada saya. Saya maafkan kesalahan orang. Itu saya kelebihan sendiri. Itulah. Maknanya benda tu walaupun kecil tapi dinilai besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia tergolong daripada golongan orang yang muttaqin, sifat-sifat orang yang muttaqin. Rasanya sekadar itu, moga-moga puasa Ramadan kali ini dapat membawa kita ataupun menggolongkan kita di dalam golongan orang yang disebutkan dengan al-muttaqin. La'allakum tattaqun, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.